Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga Maya yang bersama-sama saya pada hari ini. Semoga sahabat-sahabat diberi kesihatan yang baik dan sentiasa mematuhi semua SOP di sekitar kita. Baiklah sahabat-sahabat, hari ini saya akan berkongsi tentang bahan bacaan saya, iaitu buku yang bertajuk Atlas Agama-Agama. Buku ini karya daripada Sami bin Abdullah Al-Maghlud dari Riyadh dan diterbitkan secara terjemahan ya. Sebelum ni buku ni edisi asal adalah bahasa Arab. Jadi diterjemahkan oleh penerbit Al-Mahira di Jakarta Timur pada tahun 2011. Dengan kandungan muka surat sebanyak 639 muka surat, buku berkulit keras ini mampu mengundang rasa ingin tahu sahabat-sahabat apabila kita mula menerokai dan menelusuri pembacaan buku ini. Atlas agama-agama ini memberi pengetahuan kepada kita tentang agama yang kita anuti, di samping mengenali dan memahami agama lain yang wujud di sekeliling kita. Begitu juga meningkatkan informasi tentang sejarah-sejarah kemunculan agama-agama yang sedia ada dan mengapa ianya berbeza antara satu sama lain. Sejarah agama-agama tidak terlepas dari segi perkembangan manusia, di mana agama berfungsi membimbing ke arah kebaikan, membina tamadun bersasiah dan membentuk kerohanian yang kukuh. Buku ini menceritakan tentang dua pembahagian agama. Yang pertama, agama samawi atau lebih dikenali sebagai agama langit, iaitu agama Hanafiah, Sabian, Nasrani dan Islam. Semua agama ini disebarkan melalui nabi-nabi pilihan. Contohnya zaman Nabi Ibrahim. Saya ambil contoh zaman Nabi Ibrahim ya, terbahagi pada 3 kelompok, iaitu yang pertama penyembah berhala, kayu dan patung. Yang kedua, penyembah planet, matahari, bintang, bulan. Dan yang ketiga adalah penyembah raja dan penguasa. Jadi, bagaimana situasi Nabi Ibrahim ketika itu dan nabi-nabi lain yang terpilih untuk menyebarkan agama-agama dengan berpandukan kitab yang telah diwahyukan kepada mereka. Bagaimana mereka mengatasi situasi di kala itu. Namun, setiap mereka akan melalui fasa-fasa perubahan yang berbeza berdasarkan situasi zaman mereka. Kerana itu, sahabat-sahabat perlu cari dan dengan menelusuri pencarian di dalam buku Atlas Agama-Agama ini. Yang kedua adalah agama bumi seperti Majusi, Hindu, Buddha, Sikh dan sebagainya. Mengikut penulis buku ini, agama-agama bumi ini adalah rentetan daripada agama-agama samawi yang sedia ada. Manusia mengadaptasi mengikut kepercayaan dan situasi di kala itu. Ini adalah berdasarkan sejarah dan pembuktian yang ditunjukkan oleh penulis buku ya. Kebanyakan agama-agama bumi bagi penulis menunjukkan mereka percaya kewujudan Tuhan dan dewa-dewa yang akan membantu di dalam kelangsungan hidup di dunia nyata ataupun di dunia yang abadi. Setiap agama-agama di bumi mempunyai dewa-dewa mereka yang tersendiri. Contohnya di zaman Mesopotamia, ada agama yang yakin dengan dewa danau, dewa kebun, dewa ladang, dewa ternak sesuai dengan keadaan di zaman mereka tersebut. Ada juga sebahagian meyakini dewa matahari. Jadi sahabat-sahabat pasti akan ingin tahu apabila semakin jauh meneroka buku ini. Di dalam buku ini diterangkan tentang setiap sejarah perkembangan agama-agama tersebut, juga tentang amalan-amalan ritual agama tersebut, kepercayaan serta pegangan setiap agama. Ianya dijelaskan dengan baik. Malah bukan tentang selok-belok agama sahaja, penulis buku ini telah menjelaskan kebudayaan serta peradaban yang sedia ada sejak ribuan tahun sebelum Masihi. Selaras dengan perkembangan agama ini, semua manusia berkembang dari segi tulisan, fizik, kimia, kejuruteraan, perubatan dan sebagainya. Contoh agama Tao, untuk bermeditasi dalam jangka masa yang lama memerlukan kesihatan yang baik, jadi perubatan mereka sangat bagus. Apa yang menarik tentang buku ini? Saya telah memiliki buku ini selama 4 tahun. Apa yang menariknya ialah ia dikukuhkan dengan gambar-gambar yang berwarna untuk lebih menarik, supaya kita lebih fokus untuk membaca. Peta-peta kawasan yang terlibat, fakta sejarah yang menakjubkan serta infografik yang menarik dan mudah difahami. Bagi saya orang visual memang suka perkara ini dan lebih menambahkan kefahaman saya terhadap buku. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, buku ini adalah bacaan umum untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Namun, jika ada fakta yang tidak difahami atau membingungkan, sahabat-sahabat boleh menghubungi atau berbincang dengan orang yang berpakar. Kerana buku ini saya kategorikan sebagai bahan bacaan yang memerlukan kita berfikir secara kreatif dan kritis di samping ilmu dan pengalaman yang sedia ada kita.
Bagi saya, buku ini telah banyak memberi impak untuk berhadapan dan berkomunikasi dengan sahabat-sahabat yang berlainan agama, di mana saya lebih memahami keperluan dan amalan agama mereka yang mungkin bertentangan dengan kepercayaan dan amalan agama saya. Buku ini saya sarankan sangat sesuai untuk sahabat-sahabat yang sedang belajar atau sedang mencari ilmu agama atau berminat menampakkan ilmu pengetahuan di dalam agama-agama yang sedia ada di dunia sejak beribu tahun Masihi lalu. Baiklah, saya harap dengan perkongsian yang sedikit ini akan memberi manfaat kepada semua sahabat-sahabat di alam maya. InsyaAllah, saya akan berkongsi lagi dengan warga maya di masa akan datang. Jadi, selamat membaca.